Percaya atau tidak, hampir semua kanak-kanak dibesarkan dengan lagu ini, yang mana ianya berkisarkan tentang seorang nenek kebayan yang hidup di zaman dahulu di Malaysia. Kisah nenek kebayan ini boleh kita anggap sebagai urban legend Malaysia kerana diceritakan nenek ini akan menculik kanak-kanak pada waktu malam. Namun begitu, tahukah anda, di Indonesia juga mereka ada kisah nenek yang tersendiri. Pada tahun 2011 yang lalu, negara Indonesia digemparkan dengan penampakan sosok nenek tua yang berkeliaran di tepi jalan. Apa yang membuatkan nenek ini ditakuti ialah mereka yang berbual ataupun berborak dengan orang tua ini dikatakan akan mati beberapa hari kemudian. Nenek yang saya maksudkan ini ialah Nenek Gayung. Menurut sumber, Nenek Gayung sebenarnya seorang bomoh ataupun dukun yang tinggal di sekitar perkampungan di Indonesia. Kerana merasakan ilmu yang dimilikinya tidak mencukupi, nenek ini lalu berjumpa dengan tok gurunya dengan harapan mahu kuatkan lagi ilmu sihir. Untuk merealisasikan impiannya, tok guru itu mengarahkan nenek Gayung mengadakan perjanjian dengan syaitan. Dan nak dipendekkan cerita, syaitan tadi memaksa nenek Gayung untuk mencari beberapa mangsa korban dan mengeluarkan darah mereka untuk dijadikan santapan pada syaitan tadi yang kemudian akan memberikan ilmu yang nenek itu mahukan. Pada mulanya, Nenek Gayung itu merasa was-was untuk melakukan perkara itu. Tapi nak tak nak, perjanjian sudah dicapai antara dia dengan syaitan tadi dan dia terpaksa tunaikan segala yang dipersetujui. Berbekalkan ilmu sihir yang ada, Nenek Gayung akan berkeliaran di sekitar bandar Jakarta untuk mencari tumbal ataupun mangsa korbannya. Ada saksi mengatakan selepas jam 11 atau 12 malam, sosok nenek tua sering muncul berjalan di tempat-tempat gelap. Nenek Gayung ini digambarkan sebagai seorang yang bongkok, berambut dan pakaian serba putih, sambil membawa segulung tikar dan gayung di tangannya. Jadi keadaannya yang sebegitu membuatkan orang lain merasa kesian dengannya kerana mereka fikir nenek ini mungkin hidup merempat di tepi jalan. Malangnya pada mereka yang merasa kesian atau simpati pada nenek ini kerana dikatakan sesiapa sahaja yang berborak dengan perempuan tua itu, beberapa hari kemudian mereka pasti akan menemui ajal dalam keadaan yang mengerikan. Pendek kata, orang yang berbual dengan Nenek Gayung ini akan terkena sumpahan maut. Dan bila ajalnya tiba, jasadnya akan diambil oleh nenek itu lalu dikeluarkan darah untuk diberikan kepada syaitan. Selain itu, bila ditanya nenek mahu ke mana atau nenek sedang buat apa, Nenek Gayung ini akan menjawab, "Nenek mahu mati." Ada satu kisah popular yang melibatkan Nenek Gayung ini, di mana pada waktu itu dua orang pemuda sedang membonceng motosikal. Ketika mereka melalui satu lorong, mereka ternampak ada seorang nenek berada di tepi jalan.
Nenek tua itu kemudian meminta dua pemuda ini untuk menghantarnya pulang. Kerana kesian, pemuda-pemuda tadi bersetuju untuk menghantar nenek ini ke rumahnya, walaupun mereka terpaksa membonceng 3 orang atas satu motor. Malangnya dalam perjalanan, mereka telah ditimpa kemalangan. Salah seorang dari pemuda tadi maut di tempat kejadian setelah kepalanya terbelah akibat hentakan kuat. Pemuda seorang lagi yang masih hidup hanya mampu terduduk, menangis, meratapi jasad sahabatnya yang sudah tidak bergerak lagi. Apa yang anehnya, bila dia toleh ke kiri dan ke kanan, dia mendapati nenek tua tadi sudah tiada di situ. Sehingga sekarang, kisah nenek gayung ini masih menjadi sebutan dan ada di antara penduduk di sana benar-benar mempercayai kewujudan makhluk ini. Jika anda tertanya-tanya apa motif utama perempuan itu membawa gayung dan tikar, sebenarnya perempuan tua ini akan meletakkan mangsa korbannya ke atas tikar itu dan memandikan tumbalnya dengan mencurahkan air menggunakan gayung tadi. Ritual ini akan dilakukan oleh nenek itu sekiranya mangsa yang disumpah tidak menemui ajal dengan sendirinya. Jadi, adakah anda rasa nenek gayung ini benar-benar wujud atau tidak? Jika anda tanya saya, jawapan saya ialah saya percaya adanya Allah, saya percaya adanya makhluk halus, dan saya percaya makhluk halus tidak boleh mencederakan manusia sekiranya manusia berpegang pada ajaran Allah. Sesungguhnya ajal maut itu hanya di tangan Tuhan sahaja, bukan di tangan makhluknya. Assalamualaikum.